Berita Tengah Hari edisi Jumaat 14 Julai bersama saya Hazel Desmond. Presiden Persatuan Pengarah Filem Malaysia Ahmad Ibrahim atau lebih dikenali sebagai Mat London meninggal dunia di Hospital Kuala Lumpur HKL pukul 5.57 pagi tadi. Allahyarham menghembuskan nafas terakhir pada usia 74 tahun akibat jangkitan paru-paru. Berita pemergian Allahyarham disahkan anaknya Salmani Akhir Ahmad 42 tahun. Allahyarham dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU HKL sejak 16 Jun. Jenazah dibawa ke Masjid Al-Mardiyah Taman Melawati dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Kleng Gate Taman Melawati selepas solat Jumaat. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham. Menerusi catatan di Facebook, beliau mendoakan semoga keluarga Allahyarham tabah menghadapi ujian itu. Beliau turut mendoakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan mereka yang beriman. 27 individu ditahan kerana disyaki terlibat aktiviti penyalahgunaan dadah. Penahanan dibuat menerusi optapis khas di sekitar Pontian Johor dari 10 hingga 12 Julai lalu. Ketua Polis Daerah Pontian, Superintendent Muhammad Syafi Taib memaklumkan serbuan dijalankan di 19 lokasi, antaranya di Pekan Nenas, Benut, Teluk Kerang dan Kukup. Saringan urin mendapati kesemua suspek positif dadah. Polis turut merampas 0.75 gram ganja dan 7.47 gram heroin dalam operasi tersebut. Hasil semakan, 5 daripada suspek dalam senarai dikehendaki polis. Kes disiasat mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952. Seorang lelaki maut selepas motosikal ditunggangnya terlibat dalam kemalangan sebelum terbakar di Jalan Pintasan LHDN Teluk Intan Perak malam tadi. Mangsa Muhammad Hazirik Saidun, 25 tahun, meninggal dunia di tempat kejadian. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabah Rodzi Nur Ahmad berkata, panggilan mengenai kejadian diterima pada pukul 10.41 malam. Sebaik tiba di lokasi, pihaknya mendapati insiden membabitkan sebuah kereta dan motosikal yang terbakar 85%. Penunggang motosikal disahkan telah meninggal dunia, manakala 2 lagi mangsa yang menaiki kereta tidak mengalami kecederaan. Susulan video tular 2 wanita menunggang motosikal secara berbahaya di Lebuh Raya Utara Selatan baru-baru ini. Kedua-dua wanita berkenaan telah menyerah diri di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Mualim malam tadi. Ketua Polis Daerah Superintendent Muhammad Hasni Muhammad Nasir berkata, suspek berusia 18 dan 21 tahun berasal dari Pulau Indah, Selangor. Siasatan mendapati 2 wanita itu menunggang motosikal dari arah Kuala Lumpur menuju ke Ipoh melalui Lebuh Raya berkenaan. Apabila tiba di kawasan rehat dan rawat Behrang, mereka telah menunggang secara berbahaya dengan meluruskan kaki ke belakang dan melakukan aksi zigzag. Kes disiasat mengikut Seksyen 42/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kedua-dua suspek turut dikenakan saman kerana tidak memiliki lesen dan diberi jaminan polis selepas siasatan selesai. 1,049 penduduk di Negeri Sembilan menarik nafas lega apabila impian untuk menukar status tanah daripada hak milik pajakan kepada hak milik kekal direalisasikan. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun memaklumkan daripada 1,750 permohonan diterima, 691 daripadanya sedang dalam proses. Dan saya memohon kepada penduduk supaya terus memohon kerana ini peluang yang ada untuk memudahkan pada masa akan datang urusan-urusan ini dapat dijalankan dengan baiknya. Kita tak nak di saat-saat esok, akhir esok ada satu tempoh kita terpaksa tamatkan, mereka belum bersedia ketika itu. Jadi dalam masa mereka telah dalam masa yang dalam keadaan ini sepatutnya masyarakat terus mengambil peluang ini untuk membuat permohonan menukar status tanah mereka.
Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyerahan geran di Rembau. Terdahulu, media melaporkan pelaksanaan inisiatif itu menepati manifesto Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan pada pilihan raya umum PRU ke-14. Sementara itu, pemilik geran yang ditemui menzahirkan rasa syukur atas inisiatif itu. Mereka berharap ia dapat diteruskan pada masa akan datang. Pertama kali lah di Negeri Sembilan ada buat macam ni punya program. Baguslah untuk kita semua. Tak payah susah-susah. Lain kali kita nak tukar stateless. Ada ini kita senang. Kita senang lah. Anak-anak dia pun ada rumah duduk lagi. Tak payah pergi ke mana. Kalau rumah sekarang mahal, kita boleh duduk dekat sini lah. Ini untuk menyenangkan rakyat. Rasanya menyenangkan hati kan. Tak ada risau tanah ni kerajaan boleh ambil balik ke, nak buat bangunan ke apa kan. Kita ada lah susah hati sangat kan. Tidaknya kita boleh tuntut hak kita kan. Kalau hak kerajaan kita tak boleh tuntut apa-apa kan. Alhamdulillah sebab sebelum ni pun rumah arwah ayah kan. Jadi ayah pun dah meninggal. Jadi sekarang ni hak milik sendiri. Syukurlah. Saya harap diteruskanlah. Semoga rumah-rumah yang rakyat yang tu jadi hak milik kekal lah bagi pemilik. Apabila dah tukar hak milik tanah ni, perasaan memang gembira lah. Dulu kita sewa beli 99 tahun, kerajaan boleh ambil bila-bila masa. Bukannya hak kita lagi. Sekarang ni hak kita nak gadaikan ke, nak jual ke, tapi hak milik ni elok disimpan lah. Untuk anak-anak cucu, anak-anak kita yang akan datang. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Melaka tidak menerima sebarang aduan rasmi mengenai kenaikan harga barang. Pengarahnya Norina Jaafar berkata ia susulan pemantauan harga sentiasa dilakukan di semua premis perniagaan di negeri itu. Jelas beliau, 10 pasukan penguatkuasa digerakkan dari pukul 6 pagi hingga 10 malam setiap hari. Jika terdapat kenaikan harga barang, pihaknya akan terus mengeluarkan notis kepada premis terlibat. Bila orang ramai, bila dia pergi ke media sosial, dia akan cerita, okey, tempat A sekian-sekian, tempat tu ada kenaikan kos, kenaikan harga. So pihak kami pergi ke kedai tersebut, for example kedai A itu, tak ada pun kenaikan harga yang dicanang-canangkan. So oleh itu kita menyeru kepada publik, kalau rasanya ada betul ada kenaikan harga barang, mohon maklumkan pada pihak kami dengan segera, bukan dengan orang kata mencanangkan di media sosial. Sebab kadang-kadang bila kita canangkan tu, benda tu sebaliknya. Sebab itu yang kerap berlaku di negeri Melaka. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam program Selamat Pagi Malaysia di Pantai Puteri. Korea Utara memaklumkan pelancaran peluru berpandu balistik antara benua ICBM baru-baru ini adalah haknya untuk mempertahankan diri yang disifatkan sebagai usaha Pyongyang menghalang pergerakan tentera musuh dan menjaga keselamatan negara. Demikian dinyatakan Duta Korea Utara ke Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Kim Song kepada Majlis Keselamatan PBB UNSC. Beliau menolak dan mengutuk mesyuarat yang diadakan itu. Ia menyusuli kenyataan mesyuarat UNSC merangkumi 15 anggota diterajui Amerika Syarikat dan sekutunya mengenai tindakan negara yang menguji ICBM Hwasong 18 pada Rabu lalu. Kali terakhir Korea Utara bercakap pada mesyuarat PBB mengenai program nuklear dan peluru berpandu balistiknya pada Disember 2017. Seorang maut akibat banjir susulan ribut yang melanda selatan Brazil pada Rabu. Kejadian di Rio Grande do Sul itu turut menyaksikan rumah dan jalan raya ditenggelami air. Gubernur Vera Cruz mengisytihar darurat di wilayah berkenaan. Pihak berkuasa tempatan turut mengeluarkan amaran tanah runtuh di kawasan tertentu. Ramai penduduk terjejas terpaksa ditempatkan di pusat perlindungan sementara. Hujan lebat dan angin kencang akibat pembentukan siklon tropika berkenaan mengakibatkan kemusnahan harta benda penduduk.
Sekurang-kurangnya 125 rumah rosak akibat puting beliung yang melanda pinggir bandar Ottawa pada Khamis. Ia turut mengakibatkan 1,800 penduduk terputus bekalan elektrik. Fenomena yang jarang-jarang berlaku itu dirakam penduduk Barhaven yang terletak kira-kira 20 km ke selatan bandar itu. Orang ramai yang menyaksikan kejadian berkenaan melihat bumbung rumah tercabut dan serpihan kediaman berterbangan. Pihak kaji cuaca Kanada mengesahkan bahawa satu puting beliung melanda kawasan tersebut. Tiada kematian dilaporkan. Kejohanan Olahraga Asia 2023, dua pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi dan Khairul Hafiz jantan masing-masing layak ke separuh akhir acara 100 meter lelaki. Muhammad Azim mengungguli saringan kedua dengan catatan 10.24 saat meninggalkan pencabarnya Lee Hong Kit 10.46 saat dari Hong Kong di tempat kedua dan Ali Anwar Ali Al-Balushi 10.61 saat dari Oman ketiga. Sementara itu, Khairul Hafiz turut menempas slot separuh akhir apabila menduduki tempat keempat pada saringan pertama dengan catatan 10.46 saat sekaligus berada dalam kelompok 24 pelari terbaik. Acara 100 meter wanita pula menyaksikan Zaidatul Husniah Zulkifli turut marah ke separuh akhir selepas melakukan catatan terbaik peribadi 11.56 saat. Ia mengatasi catatan 11.59 saat yang dilakukannya di Weinheim, Jerman pada 2018. Walaupun menamatkan larian di kedudukan keempat pada saringan kedua, Zaidatul layak ke pusingan seterusnya kerana berada dalam kelompok 16 terbaik daripada keseluruhan 19 peserta. Hanya 16 peserta layak ke separuh akhir acara 100 meter wanita. Liverpool meletakkan harga 20 juta paun untuk melepaskan pemainnya Jordan Henderson ke Al-Ettifaq. Kapten Liverpool itu dilaporkan sudah bersetuju secara lisan untuk berhijrah. Kelab Arab Saudi tersebut kini dikendali bekas rakan sepasukannya dan juga legenda Liverpool Steven Gerrard. Ketika ini Henderson 33 tahun masih memiliki baki kontrak 2 tahun di Anfield. Henderson sebelum ini dikatakan ditawarkan gaji 36 juta paun setahun oleh Al-Ettifaq iaitu kira-kira 700,000 paun seminggu. Gerrard adalah pengendali Inggeris pertama di Liga Pro Saudi dan beliau mahu membawa Henderson menyertainya. Tenis Wimbledon, bintang Tunisia Ons Jabeur melangkah ke final selepas menewaskan pemain Belarus Aryna Sabalenka. Jabeur, pemain nombor 6 dunia sekali lagu, bermula goyah apabila tumpas set pertama 6-7. Namun dia berjaya memperbaiki permainan untuk menguasai dua set berikutnya dengan kemenangan 6-4, 6-3. Sekaligus mara ke final kedua berturut-turut di kejohanan itu. Ini adalah percubaan ketiganya untuk merebut gelaran Grand Slam. Jabeur tewas kepada Alina Rybakina di Wimbledon 2022 selain dikecewakan Iga Swiatek pada terbuka Amerika Syarikat tahun lalu. Menantinya di final adalah pemain Republik Czech Markita Vondrousova. Vondrousova menamatkan impian Alina Svitolina dari Ukraine dengan kemenangan 6-3, 6-3. Ia sekaligus menjadikan pemain wanita bukan pilihan pertama mara ke final dalam tempoh 60 tahun. Vondrousova, pemain ranking ke-42 dunia, akan beraksi di final Grand Slam keduanya selepas muncul naib juara terbuka Perancis pada 2019. Saingan berbasikal Tour de France, pemain Spanyol Ian Izagirre menawan laluan sejauh 169 km untuk memenangi peringkat ke-12 sekaligus menghadiahkan kemenangan kedua buat pasukannya Covitis. Izagirre berjaya melakukan breakaway ketika perlumbaan berbaki 30 km dan melakukan kayuhan secara solo sehingga ke garisan penamat. Izagirre turut muncul pelumba Spanyol kedua yang memenangi perlumbaan peringkat tahun ini selepas Pelo Bilbao dan pasukan Bahrain Victorious mengungguli peringkat kedua. Baik, berita tengah hari edisi Jumaat berakhir di sini. Terus setia bersama berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Saya Hazel Desmond, salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.